Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akilah. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai sebuah hadis tentang wabak penyakit. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun. Lalu Rasulullah memberitahuku bahawa ia adalah azab yang diutuskan oleh Allah kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun yang ditimpa wabak taun ini sedangkan dia duduk di dalam negeri tempatnya dengan penuh kesabaran dan bermuhasabah, dan dia faham bahawa tiada satu yang menimpanya melainkan semuanya telah ditentukan oleh Allah, melainkan dia akan mendapat pahala seperti pahala syahid." Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa ujian penularan wabak penyakit adalah azab buat manusia. Namun, di sisi Muslim, ia boleh dianggap sebagai rahmat buat mereka yang menghadapinya dengan penuh kesabaran dan muhasabah. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar, hadis ini menekankan dari aspek disiplin seseorang Muslim dalam menghadapi suasana wabak. Muslim seharusnya mengimani bahawa wabak yang melanda ini adalah ketentuan dari Allah. Mereka seharusnya mampu mengawal diri mereka di rumah, bersabar atas segala ujian yang menimpa mereka serta meyakini bahawa tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan atas ketentuan Allah. Andai sekiranya semua ciri-ciri ini dimiliki oleh seorang Muslim, maka beliau berhak mendapat ganjaran seperti pahala syahid, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Seterusnya, liberalism versus stay at home. Pertama, negara-negara barat seperti Amerika dan Itali yang memegang ranking pertama dan kedua masing-masing terikat dengan fahaman liberalism dan sudah sebati dengan begitu. Perkara inilah yang menyebabkan penularan wabak ini sukar dikekang, kerana mereka menganggap bahawa mereka perlu diberi kebebasan, sama ada nak ikut arahan PKP atau tidak. Yang kedua, ia juga menggambarkan bahawa budaya itu bertentangan dengan sistem Islam, khususnya ketika penularan wabak ini. Berbeza dengan negara-negara yang mengamalkan sistem pengekangan virus merebak cara Islam seperti kuarantin, duduk di rumah dan sebagainya. Dilihat lebih efisien dalam menangani masalah ini. Yang ketiga, beberapa hadis Nabi SAW yang menggambarkan sistem pengekangan virus, antaranya baginda SAW bersabda, "Sesungguhnya wabak taun adalah azab yang diutuskan Allah kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang lelaki yang ditimpa wabak taun lalu dia tetap di rumahnya dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, lalu dia mengetahui taun itu tidak akan menimpanya melainkan apa yang Allah telah tetapkan baginya, melainkan baginya seumpama ganjaran pahala orang yang mati syahid." Hadis riwayat sahih Bukhari. Yang keempat, mereka yang akur dengan sistem Islam yang digambarkan dalam hadis ini insya-Allah selamat. Begitulah yang dilanggar oleh orang-orang barat menyebabkan negara mereka sukar dibendung penularan. Jadi, kalau mengikut Islam, pertama, antara yang lain, Islam mengajar sistem kuarantin ketika berhadapan dengan situasi COVID-19. Antaranya Nabi SAW bersabda, "Apabila kamu mendengar berlakunya wabak taun di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Apabila berlaku dalam negeri kamu berada di dalamnya, maka jangan kamu keluar." Muttafaqun alaih. Yang kedua, apa yang digariskan oleh baginda SAW ini ialah selamatkan diri kamu daripada penyakit. Sekiranya kamu ditimpa penyakit, maka janganlah membawanya menjangkiti orang lain. Ia selaras dengan kaedah Islam, jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, jika dilihat kepada tragedi taun Amwas yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anha, beliau menggunakan hadis tersebut untuk melaksanakan kuarantin. Tragedi ini merenggut nyawa pimpinan Islam ketika itu, Abu Ubaidah radhiyallahu anha.
Kemudian digantikan oleh Amru al-As dan beliau melaksanakan kuarantin dengan mengarahkan supaya berpindah dari bandar dan kampung pergi ke bukit-bukit dan lembah yang tiada penduduk. Yang keempat dan yang terakhir sekali, tindakan pemindahan tersebut walaupun tidak disebut nas secara khusus, namun ia adalah maqasid yang sama dengan penjagaan nyawa. Kedua-dua konsep ini merupakan sistem Islam. Kuarantin dan pemindahan ke tempat-tempat terpencil secara berpecah jauh dari orang ramai sebagai satu langkah yang disediakan oleh Islam untuk mengekang penularan wabak. Sekian saja perkongsian daripada saya hari ini. Assalamualaikum.